wabarakatuh semua anak-anak Hijab Al-Batuta. Hari ini kita sambung pembelajaran kita. Tapi sebelum kita masuk topik baru, Ustazah nak bincanglah. Nanti bincang untuk yang soalan yang awak kena buat minggu lepas. Okay, siapa yang betul tanda right lah macam biasa. Kalau yang salah, tengok balik jawapan awak. Kenapa salah tertukar ke apa. Nanti betulkan balik. Okay, pastikan guna pensel warna-warna merah ya untuk tanda right tu. Okay, jom kita tengok sama-sama. Jangan lupa baca doa dulu ya. Baca sendirilah. Okay, kita teruskan. Saya rasa nampak ni. Okay, hari ni kita nak belajar tajuk baru iaitu unit 5 tumbuh-tumbuhan. Tapi sebelum tu, kita akan bincang dulu yang tajuk yang unit 4 iaitu kumpulan haiwan tu. Yang last kita belajar itu ialah kumpulan haiwan. Okey. Saya harap semua dah siap lah soalan ni. Okey. Ini muka surat berapa ya? Muka surat 42. Ni. Saya harap awak dah siap. Okey, soalan ni berkaitan dia suruh awak padankan haiwan dengan gigi dia. Dia bagi haiwan, lepas tu pilih gigi dia. Dia gigi mana? Kalau zirafah yang mana? Okey. Jom kita tengok jawapan dia. Kalau awak betul, awak tanda right. Okey. Zirafah. Okey, haiwan pertama adalah zirafah. Zirafah ni kalau awak rasa dia makan apa? Okey. Zirafah ni hanya makan tumbuh-tumbuhan. Bila makan tumbuh-tumbuhan sahaja, jadinya gigi dia adalah gigi kacip dan gigi geraham sahaja. Ni gambar pertama. Gambar pertama ni adalah gigi kacip dan gigi geraham. Gambar kedua ni dia ada semua gigi. Dia ada gigi taring, gigi kacip, gigi geraham. Gambar ketiga pula dia ada gigi taring sahaja. Okey, ni gambar gigi lah. Okey, tengok haiwan kedua. Haiwan kedua harimau. Semua orang tahu harimau ni hanya makan daging sahaja. So, dia adalah gigi taring sahaja. Okey, yang ketiga. Ni apa ni? Kerbau. Tanduk, tengok tanduk dia panjang tu. Kerbau. Okey, kerbau makan apa? Kerbau makan rumput. Macam lembu lah. Adik-beradik lembu, adik-beradik kambing. So, gigi dia adalah gigi kacip dan gigi geraham juga. Okey, kalau betul tanda right macam saya tanda kat tepi tu. Dan yang terakhir adalah orang hutan. Orang hutan macam kita tahu, dan kita Ustazah ada sebut minggu lepas, orang hutan dia makan ikan, dia makan tumbuh-tumbuhan, dia makan apa? Dia makan buah pisang. Jadi dia makan dua-dua. Bila makan dua-dua, gigi dia ada semua lah. Macam dia ada gigi taring, dia ada gigi geraham, ada gigi kacip. So ni adalah untuk orang hutan lah. So kalau siapa betul, right semua. Dan yang betul semua, awak buat bintang untuk awak sebab awak betul semua. Okey? Awak bintang sendiri. Okey. Saya rasa semua betul ni insya-Allah. Kita pergi kepada muka surat 43. Okey, muka surat 43. Dia suruh cerita gigi haiwan. Dia bagi gambar, lepas tu dia suruh cerita. Okey, contohnya kambing. Kambing ialah haiwan apa dia? Kita dah belajar kumpulan haiwan ada 3. Karnivor, herbivor, omnivor. Kena pilih lah. Kalau kambing ni dia punya gigi apa? Contoh kalau awak kata kambing ni omnivor. Jadi gigi apa je omnivor ada ni? Dia berkaitan kumpulan haiwan tu dan gigi dia ada. Okey, kita tengok jawapannya. Kalau awak betul, tanda right. Okey. Okey, kambing ialah haiwan herbivor. Ingat, kambing herbivor sebab dia makan rumput ataupun tumbuh-tumbuhan sahaja. Kalau betul tanda right macam saya cakap. Tulis ni. Kambing mempunyai gigi apa? Gigi apa untuk berfungsi memotong makanan? Okey. Memotong makanan ni gigi apa? Gigi kacip. Gigi yang ke depan ni. Ni. Macam gigi awak tu. Gigi kacip untuk potong makanan. Okey, yang berfungsi untuk potong makanan. Dan gigi geraham yang belakang tu, kalau awak pun ada gigi geraham yang kat belakang tu untuk melumatkan makanan. Okey, siapa betul tanda right. Okay, yang kedua, monyet. Ni monyet. Monyet tengah makan apa? Pisang. Monyet ialah haiwan omnivor. Okey, monyet ni haiwan omnivor sebab dia makan pisang, dia makan ikan. Okey, dia makan dua-dua.
Jadinya gigi monyet, gigi monyet ada 3. Sebab bila omnivore, ingat bila omnivore dia ada 3 gigi. Okay, gigi apa yang pertama? Bergerak dah. Gigi pertama adalah gigi kacip. Yang mana gigi kacip ni untuk apa? Potong makanan. Lepas tu dia ada gigi geraham. Gigi geraham untuk lumatkan makanan. Dan gigi taring. Gigi taring untuk dia koyak ke makanan. Koyak ke makanan tu adalah daging lah. Kalau dia makan ikan ke apa ke, daging-daging tu untuk koyakkan. Okay, siapa betul? Tanda right. Okay, yang ketiga adalah harimau. Tengok tu dia tengah makan apa tu. Rusa ke kancil ke apa tu kat situ. Jadi dia makan daging. Harimau ialah haiwan karnivor sebab dia hanya makan daging. Dia tak makan tumbuhan. Okey. Harimau adalah karnivor. Harimau mempunyai gigi taring. Betul? Betul tak awak buat? Kalau betul, tanda right. Siapa betul semua? Buat bintang 1. Okey. Seterusnya, siapa dah siap tanda? Okey, boleh terus ke muka surat. Seterusnya, muka surat 44. Okey. Muka surat 44 ni dia kata makanan saya berubah. Makanan saya berubah. Macam mana tu? Okey, gambar ni adalah gambar apa ni? Beruang kutub. Warna putih. Kalau warna putih ni biasanya beruang kutub lah. Kalau warna Lalu aku tak sure warna coklat-coklat kot warna dia. Dia adalah beruang hutan. Yang duduk kat hutan-hutan tu lah. Okey, yang pertama soalannya, namakan tabiat pemakanan semula jadi beruang. Awak rasa kalau beruang yang bukan beruang kutub lah yang duduk dekat hutan-hutan tu, beruang. Beruang sahaja bukan beruang kutub. Dia makan apa? Dia makan dua benda. Dia makan dua-dua, tumbuh-tumbuhan dan juga daging. Jadi tabiat pemakanan dia adalah daging dan tumbuh-tumbuhan. Okay, tabiat pemakanan dia adalah semula jadi beruang adalah daging dan tumbuh-tumbuhan. Tu yang semula jadi. Kalau semula jadi beruang ni dia makan daging, dia juga makan tumbuh-tumbuhan. Tapi apakah tabiat pemakanan beruang kutub? Beruang kutub ni berbeza. Memang nama dia beruang tapi disebabkan dia duduk di tempat yang ais tu. Ais yang memang tak ada pokok. Sejuk. Dia sejuk, pokok tak hidup lah. Jadi di tempat ais tu dia tak ada tumbuh-tumbuhan. Dia hanya ada ikan, haiwan-haiwan lain lah. So untuk beruang kutub, apa tabiat makanan dia dan mengapa? Okey, jawapan dia ni jawapan Ustazah lah. Kalau jawapan awak lebih kurang, ya betul lah tu. Okey, daging sahaja. Tabiat pemakanannya adalah daging sahaja kerana beruang kutub tinggal di tempat yang tiada tumbuh-tumbuhan. Ataupun awak buat kerana beruang kutub tinggal di tempat yang sejuk. Tempat yang ada penuh ais. Boleh juga Ustazah terima jawapan tu. Okey. Okey, yang ketiga, dia suruh ramalkan apakah yang akan dilakukan oleh haiwan sekiranya makanan tidak mencukupi di persekitaran. Contohnya ni lah beruang kutub ni. Sepatutnya dia makan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lah. Tapi disebabkan dia tinggal di tempat ais yang tak ada tumbuh-tumbuhan, jadi tabiat pemakanan dia berubah. So haiwan akan memakan makanan yang lain. Sepatutnya dia makan 2, tapi disebabkan tempat dia tu tak ada tumbuhan, jadinya dia hanya makan haiwan lain sahaja. So jawapan dia adalah haiwan akan memakan makanan lain. Contoh kambing. Kambing biasanya dia makan rumput, tapi disebabkan keadaan tak ada rumput ataupun tak ada tumbuhan, ada haiwan lain. Tidak mustahil kambing tu makan haiwan lain. Contoh makan ikan ke apa ke, sebab tabiat pemakanan tu berubah ikut persekitaran dia. Okey. Boleh? Selesai untuk topik haiwan. Jom boleh tutup dulu buku awak. Fokus pada slide Ustazah. Kita tengok topik baru iaitu cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey. Tak payah buka buku teks awak. Tengok yang Ustazah tunjuk je. Nanti awak boleh baca baliklah. Okey, unit 5, tumbuh-tumbuhan. Okey, kita nak belajar berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Okey, tengok dia tengah buat apa ni? Ni, dia tengah tanam pokok. Wah, banyaknya anak pokok. Mengapakah mereka perlu menanam semula anak pokok? Kenapa nak kena tanam anak pokok balik? Boleh hidup ke pokok tu kalau kita tanam anak pokok?
Jadi kita akan belajarlah macam mana cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Macam mana? Pembiakan ni maksudnya pokok tu nak bertambah banyak, nak hidup. Okey. Nak tanam balik pokok tu. Okey, kita tengok cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, kita baca ni, dengar saya dah baca. Tumbuh-tumbuhan perlu membiak. Membiak ni maksudnya makin banyak lah. Tumbuh-tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Maksudnya tak pupus ni maksudnya dia hiduplah sentiasa ada. Contohlah pokok bunga raya. Kalau tak dia tidak membiak, so awak sampai nanti awak besar-besar nanti tak dapat dah tengok pokok bunga raya sebab dah tak ada. Pupus tu maksudnya tak ada. Jadi kalau tak nak bagi pokok tu pupus, dia kena membiak supaya tidak pupus. Pupus ni maksudnya mati, tak ada dah, langsung tak ada. Okey, tumbuh-tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara. Tumbuh-tumbuhan ni dia boleh membiak pelbagai cara. Kalau contoh haiwan, dia membiak melalui apa? Bertelur dan beranak. Itu cara haiwan. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan ni dia ada banyak cara, bukan dua. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Okey, yang pertama, cara pembiakan yang pertama adalah biji benih. Biji benih ni yang kalau kita butir-butir lah kita panggil, biji-biji dia tu. Okey, biji benih, pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Yang mana pokok tu dia tumbuh atau membiak melalui biji benih dia. Okay, contoh pokok apa? Tengok kat sini. Pokok cili. Pokok cili dan pokok betik. Siapa pernah makan buah betik? Mak ayah awak beli betik tu kan? Sebelum potong lah. Sebelum potong, bila dah potong yang tak bersih lagi tu, awak tu nak cuba tengok. Bila mak awak potong buah petik tu, kat dalam tu ada biji warna hitam. Ni warna hitam. Biji ni lah dia tanam balik untuk dapatkan pokok betik yang baru. Jadi kalau awak nak tanam bolehlah ambil biji ni tanam dalam tanah. Kalau pokok cili pun sama. Contoh mak ayah awak beli cili kan. Cili nak makan tu. Ambil biji-biji dia kat dalam tu untuk tanam. Jadi bolehlah dia hidup balik sebagai pokok yang baru. Ingat, okay, pokok cili, pokok betik, dia tanam melalui biji benih. Contoh lain, pokok, tak silap satu, pokok mangga. Pokok mangga pun dia kita tanam biji dia tu, butir dia. Cuma pokok mangga ni biji dia besar lah. Tanam pokok tu. Okey, seterusnya adalah melalui cara pembiakan anak pokok. Tadi biji benih. Ni kita nak hidupkan dia balik dengan anak pokok. Contohnya adalah pokok pisang dan pokok keladi. Anak pokok ni macam mana nak dapat? Biasanya anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baru. Biasanya anak pokok ni dia ada sendiri. Contoh kita dah tanam satu pokok. Dengan izin Allah ada lagi sebelah dia tu anak pokok yang kecil tu. Jadi anak pokok yang kecil tu dia boleh hidup menjadi pokok yang besar lagi, menjadi ibu pokok lah. Nanti bila dia dah besar, dapat lagi anak pokok yang baru. Biasanya pokok yang baru tu dia akan berbuah lah. Pokok yang kecil ni tak ada buah lagi. Kalau pokok pisang, buah dia tu tak boleh jadi untuk tanam pokok baru. Dia melalui anak pokok. Ni yang kecil ni, tengok pokok pisang ni yang besar, yang kecil ni dah anak pokok. Ni pokok keladi. Yang besar ni yang induk dia lah kita panggil. Ibu dia, induk dia tu. Nama dia induk. Induk tu yang besar. Lepas tu anak pokok ni yang kecil. Dia akan besar yang kecil lagi ni lah. Bila dia dah besar, dia akan keluarkan anak pokok yang lain pula. Kalau dia subur lah, kalau dia hidup dengan baik. Kena cukup air, cukup makanan dia. Dia bolehlah hidup dengan baik. Okey. Yang ketiga, cara pembiakan yang ketiga adalah batang bawah tanah. Macam mana tu batang bawah tanah? Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Maksudnya contoh dia bagi pokok bawang dan pokok ubi ketang. Okey. Kat rumah awak tu kan ada bawang kan? Dengan bawang tu awak tanam je dalam tanah. Nanti dia akan hidup pokok yang baru. Tu. Ni kalau pokok bawang dengan pokok ubi ketang, dia guna yang apa yang dekat rumah tu. Yang awak makan, bawang tu, ubi ketang tu.
Tanam benda tu je. Dia tak, bukan tanam anak pokok tak. Kita tak ambil anak pokok, dia tak ada biji benih. Kita ambil buah dia tu sendiri. Bawang yang dekat rumah tu ataupun ubi kentang tu. Tanam benda tu. Nanti dia akan tumbuh pokok yang baru. Dan melalui kalau pokok bawang kan, pernah dengar tak daun bawang? Ni lah daun bawangnya. Tanam pokok bawang, naik daun bawang ni. Yang ni lah awak makan daun bawang tu melalui daripada pokok bawang tu. Okey. Ni cara pembiakan batang bawah tanah. Okey, yang seterusnya adalah pembiakan spora. Macam mana spora ni? Okey, pembiakan spora dia biasanya pada pokok yang tidak berbunga. Pokok yang tidak berbunga ni biasanya dia membiak melalui spora. Contohnya pokok paku pakis. Paku pakis ni sayur tau. Siapa pernah makan paku pakis? Paku pakis, cendawan. Ni semua ni melalui spora. Dia ada ni. Nampak tak dia biji-biji tu? Tu spora lah. Okey. Dia melalui spora. Yang seterusnya adalah keempat. Pembiakan melalui keratan batang. Okey. Keratan batang ni maksudnya kita dah ada pokok besar tu. Lepas tu kita kerak batang dia, kita tanam batang tu je. Tak perlu ada akar apa semua tu. Ambil batang dia saja. Okey, keratan batang pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baru. Contoh, ni pokok ubi kayu. Dia kerak separuh, lepas tu dia tanam balik. Dia ambil daripada mana? Daripada yang induk dia, yang besar. Yang ada pokok besar, dia potong, lepas tu dia tanam balik semula. Pokok bunga kertas tu sama. Contoh ada bunga besar-besar kan pokok tu. Dia potong separuh, dia potong dahan dia tu, tanam balik. Dia boleh hidup. Dia boleh hidup semula. Dia menjadi pokok yang baru. Ni cara pembiakan dia adalah melalui keratan batang. Okey. Yang seterusnya adalah daun. Ni dia hidup melalui daun je. Tanam daun boleh hidup pokok baru. Okey, daun. Ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Okey, contoh pokok lidah jin. Ni tak tahu. Rasa ada kebanyakan ada kat rumah masing-masing ni. Pokok lidah jin macam ni. Lepas tu pokok setawa. Okey. Pokok setawa. Pokok setawa ni biasanya kalau ustazah selalu letak pokok setawa ni dalam buku. Zaman-zaman ustazah kecil dulu, zaman-zaman ustazah sekolah dulu, ustazah ambil pokok setawa ni, ustazah petik satu dia punya daun, lepas tu letak dalam buku. Biar je dia akan keluar. Dia akan keluar pokok-pokok baru yang kecil-kecil tu. Kalau awak dekat rumah, kalau ada pokok setawa ni dekat rumah, cuba letak dekat, letak dekat dalam buku ke, letak dalam mana-mana lah. Nanti dia akan keluar pokok baru. Pokok setawa ni dia mudah hidup. Zaman saya kecil saya buat macam tu. Tengok letak dalam buku tu dia keluar, lepas tu keluar akar. Ataupun awak letak dalam, ambil tanah sikit letak atas tanah. Nanti dia akan keluar pokok-pokok baru kat tepi-tepi ni. Dia akan keluar kat tepi-tepi tu je. Okey, tu kalau dia membiak melalui daun. Okey, seterusnya adalah tak adalah. Jadi kat sini dia ada 6 pembiakan untuk apa? Untuk tumbuh-tumbuhan. Okey, yang pertama dia membiak melalui biji benih. Yang pertama membiak melalui biji benih. Maksudnya itulah biji-biji daripada buah tu. Yang kedua dia membiak melalui anak pokok. Yang ketiga batang bawah tanah. Yang ketiga spora. Yang keempat keratan batang. Yang kelima daun. Yang keenam daun. Dia hanya ada 6 cara pembiakan untuk tumbuh-tumbuhan. Okey. Jadi ustazah nak ustazah tak sure kat rumah awak ada ke tak. Cuma ustazah nak awak buat eksperimen untuk tumbuh-tumbuhan ni. Kalau tak ada belilah. Kalau ada boleh buat. Ambil kacang hijau awak letak kalau tak ada tanah tak apa, ambil tisu. Ambil satu bekas tupperware ke apa ke, letak tisu basah, lepas tu awak tabur kacang hijau kat atas tu. Sekejap ustazah ambil kacang hijau contoh. Okey, contoh. Ambil bekas macam ni pun tak apa. Bekas macam ni.
Lepas tu awak letak dalam ni tisu, letak separuh ke tisu, letak tisu basah, ni. Letak tisu basah macam ni, basahkan tisu. Lepas tu awak ambil kaca hijau, awak tabur. Awak tabur ni kaca hijaunya. Ni kaca hijau. Dia kecil tak apalah. Ni. Ni kaca hijau. Awak tabur kaca hijau ikut awak lah, jangan banyak sangat. Nanti dia nak hidup payah. Letaklah banyak-banyak mana yang awak nak letak yang sesuai. Awak biarkan kat situ, letak je dekat mana-mana, kat dapur awak ke, dekat ruang tamu ke. Tengok. Tengok dalam masa seminggu dia keluar pokok apa. Cuba. So nanti cuti sekolah, Ustazah nak tengok eksperimen awak buat ni. Guna biji kaca hijau je. Tengok dia keluar pokok apa. Boleh? Tu eksperimen awak yang pertama. Okey, habis settle yang tu. Kita teruskan. Yang ni cuba awak teka lah. Cuba awak teka, kita dah belajar tadi cara pembiakan. Awak teka pokok pertama. Pokok pertama, pokok bunga kertas. Okey, pokok bunga kertas ni dia membiak melalui apa? Biji benih ke? Batang bawah pokok ke? Batang bawah tanah ke? Spora ke? Cuba awak teka. Bawang mana cara pembiakan dia? Kalau bawang apa? Kalau cendawan apa? Okey. Yang ni Ustazah nak awak salin dalam buku buku tulis awak yang panjang tu. Salin dalam buku tulis awak yang panjang. Salin yang tu tak payah lukis tak apa, tulis. Tulis A apa, lepas tu tulis pokok bunga kertas, apa jawapan dia. Spora ke apa semua tu. Okay, yang ni salin dalam buku buku panjang tu, buku tulis panjang awak tu untuk sains. Okey, ni je. Okey, seterusnya kerja rumah awak adalah muka surat, buku aktiviti. Okey, buku ni, buku aktiviti ni. Buat muka surat 45 dan juga 46. Itu je. Okey. So, kerja rumah awak untuk cuti ni yang pertama buat eksperimen. Eksperimen tu cari kaca hijau, letak dalam bekas, letak tisu, lepas tu tabur kaca hijau tu dan tengok dalam masa seminggu ke apa jadi. Lepas tu Ustazah nak awak ambil gambar sebelum dan selepas. Contoh hari ni awak dah letak kaca hijau dengan semua tu, ambil gambar, lepas tu hantar pada Ustazah. Ambil gambar, lepas seminggu boleh hantar ke Ustazah gambar tu dan lepas seminggu ambil gambar balik. Ustazah nak tengok apa jadi dengan pokok awak, hidup tak hidup. Dan dia keluar pokok apa? Keluar pokok mangga ke? Pokok apa awak? Ustazah nak tengok. Ustazah tak nak sebut nama pokok tu nama pokok apa. Ustazah nak awak buat dulu dan cuba awak teka pokok apa yang keluar daripada biji kaca hijau tu. Boleh? Itu yang pertama buat eksperimen tu. Yang kedua, salin soalan ni. 3 soalan sahaja ni. Salin dalam buku tulis awak tu, buku tulis yang panjang. Yang ketiga, awak siapkan muka surat 45, 46. Okey, boleh? Kalau ada yang tak faham ke apa, boleh mesej Ustazah. Nanti kita mesej lah. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya Ustazah. Boleh? Okey. Terima kasih semua. Okay, settle dah untuk hari ini. Semoga awak boleh fahamlah apa yang kita dah belajar hari ini. Dan seterusnya, boleh siapkan kerja sekolah awak. Kita jumpa insya-Allah naik cuti nantilah. Sama-sama kita doakan supaya kita boleh jumpa bersemuka di sekolah, kan? Sama-sama doakan. Okey, jangan lupa solat. Jangan tinggal solat ya anak-anak. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.